Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya dhal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wal rahmah al-mab'uth bil kitab wal hikmah khatimin nabiyyin wa imamil mursyidin Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bersua kembali. Ya. Udah macam dalam rancangan TV je Aceh. Ya. Saya bukan pernah keluar TV pun. Ya. Muka tak glamour pun. Tapi tak mengapalah. Ya. Kerana kita sekarang sedang menjalani mematuhi perintah, mematuhi perintah untuk kita berada di rumah. Jadi kita gunalah saluran penyampaian seperti ini untuk kita meneruskan agenda, menyampaikan ilmu, untuk kita meneruskan, sama-sama kita meneruskan pengajian kita. Jadi macam mana yang tuan-tuan sedia maklum, saya menyampaikan pengajian tafsir di bawah program kelas takmir, di bawah perseliaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan kitab yang dipilih adalah kitab ni lah, kitab Tafsir Pedoman Muttaqin. Kita tengok pada juzuk yang ketiga, tafsir surah Al-Baqarah, juzuk 3 surah Al-Baqarah, ayat 259. Kalau ikut cetakan yang ini saya beli dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia lah, muka surat 48, tafsir ayat yang ke-259. Mari kita baca dulu ayatnya untuk dapat keberkatan dari Allah Azza wa Jalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Baik, itu tadi ayatnya, ayat 259 dari suratul Baqarah. Kita tengok terjemahannya sebab tuan kitab ni, Profesor Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur, dia mulakan tafsir dengan meletakkan terjemahan terlebih dahulu. Jadi terjemahannya, atau Allah mulakan ayat ini dengan kalimah atau, atau apakah kamu tidak pernah dengar kisah orang yang melalui sebuah negeri yang telah roboh bangunannya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah musnah begini? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, aku telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman engkau yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keldai engkau yang tinggal hanya tulang.
kami akan menjadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang-tulang keldai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, aku yakin bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada ayat ini yang sebenarnya merupakan sambungan dari ayat sebelumnya, ayat 259. Bagaimana Allah menceritakan pada kita kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdepan dengan seorang penguasa yang loya buruk. Dia kata dia Tuhan. Dia kata dia menghidup dan mematikan. Tuan-tuan pun dah setia maklum ceritanya. Lalu Nabi Ibrahim pun memberikan hujah yang tuntas. Apa dia? Kata Nabi Ibrahim berdasarkan ayat 258 itu, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sungguhnya Allah itu mendatangkan, menerbitkan matahari dari tempat terbitnya di timur. Nah sekarang, kalau kau kata, if you claim, kalau kau mendakwa kau sama macam Tuhan, macam Allah, cubalah kau terbitkan tempat terbit matahari itu dari barat. Maka terloponglah si penguasa yang dungu itu. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada ayat ini Allah lanjutkan untuk menunjukkan kisah yang amat menakjubkan ini. Jadi kita tengok saja pada kisah ini, kisah Uzair dengan keldai disebut dalam tafsir ini. Sememangnya pada ayat ini Allah tidak menyebutkan nama tuan empunya, tuan empunya diri dalam ayat ini tadi. Namun demikian kitab-kitab tafsir menyebutkan pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seorang nabi dari kalangan Bani Israel untuk berdakwah kepada umatnya, mengajak mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala setelah umat ini menyimpang begitu jauh dari ajaran Taurat. Dan itulah dia, sebagaimana para mufassirin menyatakan namanya Uzair atau Izra, Izra bin Syarkhiyah. Setengah mufassirin menyatakan namanya adalah Amiriyah. Namanya Aminya, Armia, maaf udah usia senja macam ini kan. Armia, A-R-M-I-Y-A ditulis di sini. Tuan-tuan boleh rujuk tafsir-tafsir mu'tabar yang lainnya. Cuma dalam pengajian kita ini kita jadikan tafsir pedoman muttaqin ini sebagai medium perbincangan kita. Tetapi amat-amat dialu-alukan kiranya tuan-tuan membawa tafsir dari penafsiran dari kitab-kitab mu'tabar seperti kitab Tafsirul Quran Imam Ibn Katsir, begitu juga Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Apalagi kalau kita memiliki kemahiran boleh membaca kitab-kitab Arab, masya-Allah. Okey. Jadi dalam tafsiran yang lain disebut Armia ni cucu Nabi Harun alaihi salam. Dan ada yang menyatakan beliau adalah Khaidir atau salah seorang nabi daripada kalangan Bani Israel yang tidak dapat dipastikan. Yang jelasnya bila kita sebut Uzair ni tadi kerana ada ayat yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Uzair ni tadi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, dan telah berkatalah orang-orang Yahudi itu Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan berkata pula golongan Nasrani al-Masih Isa itu anak Allah. Masing-masing masing-masing menyatakan Rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan manusia itu
dipertuhankan mereka. Begitulah betapa jauhnya kesesatan. Apapun balik semula kepada penjelasan dari cerita ni. Jadi Allah memerintahkan Uzair untuk berdakwah. Beliau keluar melalui perkampungan yang tidak jauh dari Baitul Maqdis. Di mana? Di Palestin. Yang dahulunya makmur dengan ladang dan ternakan, tetapi dimusnahkan oleh seorang raja dari Babylon. Ingat lagi cerita Babil kan? Dalam juzuk yang pertama. Jadi raja dari Babil ini atau Babylon namanya Bukhtanasar. Disebut dalam buku-buku sejarah Nebukadnezar. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa Arab, buku-buku tarikh disebut namanya Bukhtanasar. Itu juga dalam kitab-kitab tafsir. Bukhtanasar ni raja dari Babylon yang datang menyerang Palestin, menghancurkan. Kehancuran yang menimpa Bani Israel ini berlaku setelah mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang dijauhkan Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sentiasa tergolong dari kalangan orang-orang yang bersyukur. Kan ada Nabi SAW mengajarkan satu doa yang special pada Muaz. Apa doanya? Kita pun selalu sebutkan, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan aku, ya Allah, a'inni, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu. Ya Allah, bantulah daku untuk sentiasa bersyukur atas segala nikmatmu. Ya Allah, bantulah daku untuk melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Baik. Keluarlah Uzair dengan menunggang seekor keldai. Jadi binatang yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah keldai. Allah menyebutkan pelbagai jenis binatang. Kita ajar pada anak cucu kita, sebutkan nama-nama binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran. Maka anak cucu kita pun sebutlah unta, keldai, himar, keldai lah ya. Apalagi singa, gajah, dan yang lain-lain lagi. Jadi keluarlah Uzair dengan menunggang keldai dan membawa satu bekas berisi makanan dan minuman. Setelah tiba di perkampungan yang musnah itu, beliau terkejut melihat keadaan bandar itu yang sudah runtuh dan bertanya, apa orang panggil, bermonolog, bertanya kepada berbicara sendirian. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala boleh menghidupkan semula yang telah mati ini? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimanakah keadaannya Allah menghidupkan semula sesuatu yang telah hancur binasa, yang telah mati ini? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan qudrah dan iradahnya, kita mengaji ilmu tauhid, dan dalam ilmu tauhid kita pun diajar kaunuhu qadiran, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berkuasa, wa kaunuhu muridan, dan keadaan Allah itu dia maha berkehendak. Dalam surah Yasin kita baca, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya hanya saja urusannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ia menghendaki sesuatu, maka Allah cukuplah dengan Allah memerintahkan kun, jadi, maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu. Lalu Allah mematikan. Di sini para mufassirin ada berbeza pandangan. Memati itu maksudnya mati sebagaimana keadaan mati biasa, atau menidurkannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya semula sehingga dapat bergerak cergas seperti hal keadaan yang asalnya. Lalu didapatinya makanan dan minuman yang dibawanya masih segar, tetapi keldainya telah mati dan tulang belulangnya sudah bersepah. Baik. Jadi kalau gitu kita tengok pada segmen
perbincangan seterusnya dalam ayat ini, tafsirnya, kita melihat bagaimana mukjizat yang disebut dalam bahasa Jawa dah, dalam bahasa Inggerisnya disebut miracle, keajaiban. Bagaimana seharusnya insan yang membaca Al-Quran ini bukan saja kehairanan, tetapi memperakui kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Okey? Baik. Hidup sesudah mati. Okey? Hakikat hidup dan mati terletak pada ketentuan Allah. Tidak ada sesiapa pun yang Allah izinkan untuk berkongsi ketentuan tadi, hidup dan mati tadi. Okey? Kerana Allah itu yuhyi wa yumit. Allah itu menghidup dan mematikan. Kedua-duanya menunjukkan kesempurnaan masyiah, yakni kehendak dan qudrah, kekuasaan Allah. Dialah sahaja, yakni Allah, yang menghidup dan mematikan, sama ada dengan sebab ataupun tanpa sebab. Okey? Jadi ayat ini ataf kepada ayat sebelumnya. Kalau kita tengok dalam penafsirannya, ayat ini, iaitu yang bermula dengan lafaz au, disebut ataf kepada ayat sebelumnya. Maksudnya, tidakkah engkau pernah mendengar atau melihat orang yang melalui? Kan sebelum ni ayat 258 bunyi bagaimana? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Okey? Yang alladhi pada ayat 258 tu ditujukan kepada si Namrud, penguasa yang derhaka lagi sombong itu. Manakala pada ayat ini alladhi itu au kalladhi itu marra ala qaryah ditujukan kepada Uzair. Jadi kisah ini dan kisah Raja Namrud membawa mesej yang sama, iaitu Allah mempunyai kuasa mutlak menghidup dan mematikan. Tetapi pendekatannya ada sedikit perbezaan, yakni pendekatan pada cerita dalam ayat 258 ada sedikit perbezaan dengan ayat 259. Okey? Baik. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan khawiyah. Ada perkataan khawiyah dalam ayat ini tadi. Apa maksud khawiyah? Khawiyah artinya kosong atau sunyi. Setelah dibantai. Bila berlaku peperangan, semuanya mati, bangunan hancur berkecai. Saya bila sebut peperangan ni, marilah sama-sama kita doakan saudara-saudari kita, muslimin dan muslimat di tempat yang sedang konflik, termasuklah di bumi Yaman, dan begitu juga bumi Syria, yang bumi Syam, yang pernah Nabi SAW doakan. Kedua-duanya Nabi doakan, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkatilah negeri Yaman kami, dan berkatilah juga daerah Syam kami. Begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan mendatangkan, menurunkan rahmah kasih sayangnya kepada sekalian hamba-hambanya yang beriman, dan memberikan solusi penyelesaian yang tuntas kepada permasalahan umat ini yang sedang menghadapi konflik. Maksudnya kita sebut tentang peperangan tadi, antara yang terlibat dalam kancah peperangan yang dahsyat adalah bumi Yaman dan juga bumi Syria, bumi Syam itu sendiri. Jadi bila dibantai oleh raja Babylon tadi, raja bernama Bukhtanasar tadi, keadaannya jadi lengang, sunyi. Orang mati bergelimpangan, tak ada siapa dah, tak ada penghuni. Maksudnya di sini musnah, runtuh. Perkataan ini menjadi kata lawan kepada perkataan apa? Amirah, iaitu yang yang mengalami pembangunan
kepesatan, kemajuan. Itu lawan dia. Perkampungan ini sunyi, disebabkan musnah. Tiada lagi penghuni yang dapat hidup makmur seperti sebelumnya. Kemudian kita jumpa perkataan urush. Urush adalah jamak dari perkataan arish. Bukan aris. Kalau aris pengantin baru. Ini kalau arish sini artinya bumbung atau atap. Yang kita selalu sebut walimatul urs. Walimatul urs, majlis perkahwinan. Itu tadilah. Jadi perkataan urush ni disebut di sini dalam tafsir ini, urush adalah kata jamak dari arish yang artinya bumbung atau atap. Maksudnya bumbung rumah-rumahnya ranap, menimpa dinding yang sudah pun juga turut runtuh. Baik, jadi disebutkan Uzair bersendirian dalam perjalanan ini. Kerana itulah Uzair berkata, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimanakah keadaannya Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah musnah, setelah mati, musnah sebegini rupa. Jadi apa yang dibayangkan dalam persoalan yang ditimbulkan oleh Uzair ini tadi? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sedikit kita kata apa, kepelbagaian pandangan lah. Bukannya kita kata nampak saling berlawanan ni, para mufassirin ni tak ada kesepakatan ni, tak. Mereka memberikan kepelbagaian pandangan, kemudian kita tengok pendapat yang dipilih oleh tuan kitab ni. Wallahu alam. Baik. Kebanyakan mufassirin berpendapat kematian Uzair adalah kematian yang hakiki selama 100 tahun. Kemudian dihidupkannya kembali. Setengahnya pula seperti pengarang tafsir Al-Manar dan Syekh Mustafa Maraghi berpendapat kematian itu bukan kematian yang sebenar, tetapi tidur yang begitu lama, sebagaimana yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. InsyaAllah panjang umur kita, panjang umur saya. Kalau saya pergi dulu, andainya aku pergi dulu sebelum cewa kan, celagu pula kan. Tak apalah, saya yakin tuan-tuan ada guru yang akan meneruskan perbincangan tafsir ini. Jadi kalau tengok, dia kata perbandingannya dengan Ashabul Kahfi, Allah menidurkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun. 300 sinina wazdadu tis'a, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Jadi tidak menghairankan bila mana dalam ayat ini Allah dalam kondisi ini Allah menidurkan Uzair selama 100 tahun. Yang ini lebih singkat berbanding dengan 309 tahun tadi. Baik. Mati menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi ialah apabila roh berpisah daripada badan secara putus. Manakala tidur ialah kehilangan daya rasa dan daya sedar, tetapi roh masih ada bersama badan. Untuk rujukan, sila rujuk tafsir Al-Maraghi. Baik. Penulis berpendapat, tuan kitab inilah Syekh Profesor Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur dalam kitab Tafsir Pedoman Muttaqin ni menyatakan tiada sebab mengapa perlu ditakwilkan mati di sini dengan tidur. Sedangkan makna amata dalam ayat jelas menunjukkan kematian yang sebenar. Dan masih boleh difahami maksud ayat ini tanpa memerlukan takwil. Itu pilihan yang dibuat oleh tuan kitab di sini setelah menghidangkan kepada kita kepelbagaian pandangan dalam tafsir. Baik, rasionalnya dia kata, kenapa dia pilih pendapat ni? Ialah jika Allah berkuasa menindurkan dan menghidupkan semula selepas kematian atau tidur selama 100 tahun, maka Allah Maha berkuasa mematikan mereka kemudian menghidupkannya semula. Begitu
Okey. Jadi kita teruskan lagi. Ya, sedar tak sedar kita sudah baca berapa muka surat? Siji, loro, telu, papat. Sudah masuk muka surat yang kelima. Ya. Saya cuba baca bukan secara kelam kabut, tapi baca dengan nada yang agak pantas, untuk memudahkan tuan-tuan lebih fokus. Maklumlah bila kita tak menghadap muka begini melalui siaran begini ni, takutnya hilang fokus, hilang tumpuan begitu. Kalau sama-sama kita boleh menghadap ni kan, boleh kita bertanya jawab begitu. Okey. Dalam tempoh 100 tahun ini Allah memelihara badannya daripada hancur dimakan ulat atau tanah dan daripada haiwan ganas yang mencari bangkai. Lalu setelah Allah menghidupkannya semula, Allah bertanya kepadanya, yakni kepada Uzair. Apa pertanyaan Allah? Qala kam labist? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Ketidakpastian. Kan tak pasti bunyinya tu. Sehari atau setengah hari. Walhal 100 tahun lamanya. Ketidakpastian sama ada 1 atau setengah hari disebabkan berlainan waktu. Dia dimatikan dengan waktu dia dihidupkan semula. Misalnya dia dimatikan pada waktu tengah hari dan dihidupkan semula pada waktu petang. Okey. Jadi keadaannya sama dengan Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Tengok tuan kitab ni, dia bawa kita melihat perbandingan dalam cerita Ashabul Kahfi. Bagaimana ayatnya? Iaitulah pada ayat yang ke-18 dari surah Al-Kahfi. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Dan demikianlah kami, yakni Allah, bangkitkan mereka dari tidur mereka supaya mereka saling bertanya sesama mereka. Salah seorang antaranya bertanya, berapa lama kamu berada di sini? Lalu sebahagian mereka jawab, kita berada di sini selama sehari atau setengah hari saja. Nampak betapa sepatutnya kita melihat miracle tadi, keajaiban Al-Quranul Karim dalam masa kita meneliti wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yang ini 100 tahun, bila ditanya berapa lama? Sehari atau setengah hari. Yang itu 309 tahun, Ashabul Kahfi. Berapa lama agaknya? Rasa macam sehari atau setengah hari je. Nampak tak? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita merenung. Dunia ni enggak ada apa-apa dibandingkan dengan umur akhirat. Kan? Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kan? Seperti sekerdip mata. Sekerdip mata saja, satu kerdipan mata saja hayat masa dunia ini nak dibandingkan dengan akhirat yang selama-lamanya. Letaklah 100 tahun, letaklah 300 tahun, letaklah 1000 tahun, 2000 tahun, tetap tidak ada apa-apa nak dibandingkan dengan umur akhirat yang kekal selama-lamanya. Begitu. Memang begitulah masa berlalu, perjalanannya begitu pantas. Baik. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segmen seterusnya, segmen keyakinan. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Itu kaedah fiqhiyah. Yakin itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Contoh, katalah saya dah wudu, tiba-tiba saya nak solat, saya pun kata aku dah wudu tadi, terdetik pula begitu.
Ni syaitan, percubaan syaitan untuk mendatangkan was-was, keraguan. Jadi saya tengok basah tadi kan, tubuh badan saya, wajah saya, tangan apa semua tu, itu menunjukkan saya sudah pun berwuduk, menghilangkan keraguan tadi. Jadi yakinlah saya bahawa saya sudah berwuduk. Yang tadi datang bisikan tadi, was-was syaitan tadi, hanyalah untuk menguji sejauh mana keyakinan saya. Jadi di sini segmen yang terakhir ini dalam perbincangan dari ayat ini adalah segmen keyakinan. Keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Untuk meyakinkan Uzair kepada kekuasaan Allah, maka Allah memerintahkannya untuk melihat makanan dan minumannya yang masih segar. Macam kita kalau tinggal makanan sehari pun basi dah, kan? Ini 100 tahun yang tidak berubah, masih segar. Dan melihat kepada keldainya, yang ini makanan segar, tak berubah. Yang ini keldai, 100 tahun dah dah bersepah tulang belulangnya, bersepai. Tulangnya yang sudah reput, yang menunjukkan masa yang berlalu begitu lama. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala ada perkataan. Tadi beberapa perkataan yang kita sentuh secara khusus pada perbincangan dalam ayat ini. Khawiyah, sunyi. Kemudian urush, kata jamak dari arish. Dan begitu juga perkataan seterusnya di sini. Apa dia? Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarik. Perkataan yatasannah diambil dari perkataan sanah. Artinya tahun. Maksudnya lihatlah kepada makanan dan minuman yang tak berubah kerana dimakan masa. Okey. Makanan biasanya basi apabila masa begitu lama, apatah lagi 100 tahun. Perkataan yatasannah digunakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mufrad, sekalipun dhamirnya menunjukkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Jadi jamak lah kan. Kata jamak, tapi Allah gunakan yatasannah. Kata kerja yatasannah untuk menunjukkan mufrad. Kerana kedua-duanya, yakni makanan dan minuman itu saling perlu memerlukan. Kita travel, musafir, kita melalui perjalanan, kita bawa makanan dan minuman. Kita tak bawa makan je, orang tercekik makan. Jadi makanan dan minuman sekali. Okey. Di sini Allah tidak memberi sebarang isyarat tentang keldai ini, sebagaimana dinyatakan bahawa makanan dan minuman itu masih segar. Sedangkan kedua-duanya melalui masa yang sama. Kan, keldai sebagai tunggangan tadi, Uzair tadi, begitu juga makanan dan minuman sebagai bekalan perjalanan, sama masanya. Anehnya, keldai yang diketahui umurnya panjang hancur berkecai, sedangkan makanan yang biasanya cepat busuk tahan hingga 100 tahun. Nampak? Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu tentang kun fayakun, tentang qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyatakan lagi bahawa keadaan ini, iaitu keadaan Uzair, keldainya, dan begitu juga makanan dan minumannya itu adalah untuk dijadikan sebagai ayah. Ayah maksudnya apa? Tanda, sign, S-I-G-N, the sign of the overpowering Lord Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha meliputi kekuasaannya. Jadi peristiwa yang berlaku kepadamu wahai Uzair, bukan hanya untuk kamu impress, kamu kagum sendirian, tetapi untuk pengajaran kepada seluruh manusia bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Selanjutnya, wanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Dan lihatlah kepada tulang belulang keldai itu, kemudian kami susunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maksudnya, lihatlah tulang keldai dihidupkan semula dengan dikembalikan dagingnya. Allah membalutnya dengan daging, kemudian ditiup
ruh kepadanya sehingga kembali seperti asal kejadian keldai itu tadi. Jadi perintah supaya melihat pada daging yang membalut tulang mengandungi hikmah yang begitu mendalam. Keyakinan yang diperolehi melalui mata kepala yang melihat kejadian ini, iaitu kepada susuk tubuh Uzair ini tadi, yang kemudian Allah ceritakan, biarpun kisah ini berlaku sudah ribuan tahun yang silam, iaitu untuk menemukan seseorang dengan keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Itulah juga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hidup kepada jasad yang sudah mati. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Ini ayat dari surah Al-Anbiya, sebagai perbandingan. Memang kita mengaji tafsir ini memang begini. Selain dari kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, memperincikan ayat, dengan rincian-rinciannya, begitu juga ayat-ayat dari surah-surah yang lain diambil untuk memantapkan lagi kefahaman kita kepada perincian, penafsiran suatu ayat itu tadi. Jadi ayatnya apa tadi? Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Surah Al-Anbiya ayat 104, untuk rujukan kita bersama, iaitu maksudnya sebagaimana kami mulakan penciptaan yang pertama, kami akan mengulanginya, mengembalikannya. Okey. Lalu kesimpulannya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah batuk ni, suruh berhentilah gamaknya ya. Okey, tak apa. Kita pergi kepada penghujung, konklusi, iaitulah penghujung ayat ini. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, lalu dia, yakni Uzair pun membuat konklusi, membuat kesimpulan, menyatakan keyakinannya. Aku yakin bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi muslimin dan muslimat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tutup perbincangan ni dengan satu asar. Satu asar dalam bahasa Arab, dia bukan hadis tapi dia asar. Dia kata-kata yang mendalam maksudnya. Apa dia kata di sini? Wallahi latamutunna kama tanamun wa latub'atsunna kama tastayqidun wa latuhasabunna bima ta'malun wa latujzawunna bil ihsani ihsanan wa bis su'i su'a innaha lajannatun abadan aw lanarun abada. Okey? Baik. Asar ni ada dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah, juzuk 1 halaman 459, untuk tujuan rujukan kita. Baik, apa terjemahan daripada asar ni tadi? Demi Allah, kamu semua akan mati sebagaimana kamu tidur. Kamu akan dibangkit semula sebagaimana kamu juga, sebagaimana kamu terjaga. Kamu akan dihisap segala amalan kamu dan akan dibalas kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan, dan sungguhnya hari kiamat itu sama ada ke syurga selama-lamanya atau ke neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ashabul yamin, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Okey, fi jannatin, di dalam syurga-syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dalam surah Yasin Allah sebut salamun qawlan min rabbir rahim, ucapan salam, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bermula, begitulah kita berakhir. Jadi saya akhiri sembang-sembang. Ini kira sembang lah ya. Sembang online lah maknanya, Saya akhiri sembang-sembang kita ini, mudah-mudahan. Sebelum saya menutup bicara, saya pesan macam biasalah, jangan lupa minta upah. Apa ke upahnya? Nabi kata ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat.
Ini satu ayat kan? Ayat 259 surah Al-Baqarah, juzuk yang ketiga. Sampaikan, kongsikan, viralkan penyampaian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya ada teguran, nasihat, pembetulan, saya mengalu-alukan dengan berbesar hati saya, kecil tapak tangan, saya duduk Kota Damansara, Kota Damansara saya tadahkan. Saya mengalu-alukan sebarang nasihat, cadangan dari tuan-tuan untuk tujuan penambahbaikan. Jadi untuk akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perbincangan kita dari tafsir pedoman, kitab tafsir pedoman muttaqin ini, dan sama-samalah kita mengambil manfaat darinya, yang mana simpulan dari ayat ini menunjukkan keyakinan Uzair pada tanda kekuasaan Allah, dan begitulah juga kita hendaknya. Jadi saya tutup bicara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.